Bab la tuqbal salatun bighairi tahur. Bighairi tuhur maksudnya bab sembahyang yang tidak diterima tanpa dengan bersuci. Satu bab yang penting yang mana ia menceritakan tentang apa, bahawa Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Wudu menyatakan bahawa tidak diterima sembahyang seseorang tu tanpa berwudu, tanpa bersuci. Dia tak kata kat situ berwudu, tetapi ia menceritakan tentang tuhur, yakni bab bersuci, taharah. Satu benda yang penting yang perlu kita maknanya selami, fahami dan kita boleh hayati dalam pengamalan berwudu itu sendiri. Tajuk ni sebenarnya diambil daripada sebuah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, tapi Imam Bukhari tidak meletakkan di dalam kitab sahihnya kerana ia tidak mendapati syarat yang tinggi dalam mencapai pada kesahihan periwayatan dia lah. Dia kata dalam bab ni, dia kata sembahyang itu tidak diterima tanpa bersuci. Jadi dia tak kata bukan tanpa berwudu. Jadi dekat situ para ulama sini dia akan bincangkan satu persatu daripada matan hadis secara halus ataupun secara terperinci, diperhalusi dari setiap perkataan tersebut supaya dapat difahami oleh masyarakat, orang awam. Jadi itu tugas para ulama dalam menyampaikan sesebuah hadis Nabi SAW. Jadi daripada perkara ni kalau kita lihat para ulama ni kerja ni ialah mengkaji sesuatu bidang ataupun topik, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Jadi dalam bab yang kita baca ni dia kata bighairi tuhurin, maknanya tanpa bersuci. Kenapa dia kata macam tu? Kerana Imam Bukhari meletakkan tajuk sebegini yang mengisyaratkan bahawa bersuci itu bukan dengan berwuduk sahaja. Maknanya suci itu bukan dengan wuduk saja. Sebab apa? Sebab kalau tayamum pun dikira bersuci juga. Sebab kadang-kadang orang kita faham bersuci ni berwuduk saja, tak ada air dia pun tak sembahyang. Jadi sebenarnya perkara itu salah. Contohnya kalau sekarang ni musim sejuk, pada bulan yang lalu kita dah ceritakan tentang apa, ada Nabi SAW ceritakan tentang orang yang pakai pakaian jubah dan sebagainya. Ada dipanggil satu tu pakaiannya dipanggil burnus. Burnus ni sebagaimana yang saya pakai ni, iaitu jubah sekali dengan tutup kepala. Di sebahagian masyarakat Arab, di sebelah, terutama di sebelah Afrika Utara, ada kawasannya yang bersalji. Jadi dia mempunyai 4 musim. Dan kalau musim sejuk, kalau kita ni sekarang musim tengkujuh, jadi bila mengalami musim sejuk, mana hujan berterusan, kemudiannya kadang-kadang sampai turunnya salji. Jadi keadaan itu menyukarkan sebahagian mereka untuk berwuduk pada waktu pagi lah. Nak kena jarang air dulu. Manakala zaman dulu bayangkan tak ada apa pemanas air, kowe ke apa, tak ada kat rumah. Jadi macam mana mereka nak sembahyang? Mereka terpaksa ambil wuduk dengan menggunakan air panas. Jadi dalam keadaan tersebut dia kena bangun lebih awal. Kalau Tok Bilal dia kena bangun lebih awal daripada orang biasa, sebab dia nak pergi sembahyang, nak pergi apa, dia tak mandi dah. Kalau tempat kita ni masih lagi mandi, musim hujan ni tak ada masalah sebab tak sejuk sangat. Tapi kalau di sebahagian tempat dia tak boleh nak mandi sebab terlalu sejuk dan boleh mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Sesama ni, jangan katalah sesama demam dan sebagainya. Jadi di situ ada solusi yang Islam berikan. Mana kalau orang tak boleh nak berwuduk dalam keadaan setiap pagi nak kena jarang air, kadang-kadang kalau dulu sekarang ni tak apalah, ada dapur gas, boleh buka sekali petik terus menyala dan boleh jarang air.
Tapi kalau buat setiap pagi pun kadang-kadang tak sanggup juga. Jadi apatah lagi dengan orang pada zaman dahulu yang terpaksa menyalakan pelekat kayu api dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tersebut tapi kalau musim banjir ni kadang-kadang tu ada sebahagian orang tu dapur gas banyak ke rumah contohnya. Ataupun orang yang mengalami masa banjir tu dapat banyak dapur gas. Ada orang bagi, dia pun ambil. Sepatutnya bagi ke orang lain lah. Sebab ada sebahagian tu, pernah hari tu saya pergi, bukan yang kali ni, misi banjir yang bulan 1 tu saya pernah hantar dapur gas kat rumah orang tu. Tanya, nak dapur gas lagi tak? Dia kata nak. Saya pun bagilah dapur gas. Dia kata tak ke mana ni? Makcik nak tak mana ni? Dia kata tak kat dapur. Saya pun letak kat dapur. Letak tu ada 3 dapur gas dia. Mana letak ada dekat 4. Macam restoran dia jadinya. Jadi keadaan tu sebenarnya tak perlulah sampai macam tu. Maknanya kalau ada benda yang boleh ambil dengan sekadarnya lah. Maknanya kalau bukan benda, semua benda free, kita bagi semua. Sebab baru ni saya tanya kawan-kawan, mana lagi tempat yang belum dapat bantuan banjir. Sebab ada sebahagian NGO yang bagi duit kat saya, suruh cari orang. Saya kata tunggu dululah, sebab sekarang ni ramai sangat yang datang, bagi dah jadi lambatkan bantuan lah musim hujan ni. Lepas tu ada pula fasa kedua gelombang banjir ni, jadi tunggu dulu. Jadi dia kata ada sebahagian kampung dekat tempat kita ni tak dapat bantuan. Yang ada dia lunggukkan pada satu tempat sampai orang tu tak tahu tak mana dah, dengan makanan, dengan barang bantuan dan sebagainya. Jadi benda tu kadang-kadang berlaku. Maknanya kalau kita boleh memberikan kepada orang yang lebih berkehendak tu lebih utama lagi. Dan yang barang yang lebih tu tadi kita boleh edarkan kepada orang lain juga. Maknanya bukan lungguk kat satu tempat sampai orang kata kalau minum air mineral tu separuh botol tu buang. Itu maknanya satu pembaziran, israf dalam bab tu ya. Maknanya Islam tak bagi. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Taala tidak menyukai orang yang membazir. Jadi kadang-kadang benda tu kita nak membantu tapi jadi pembaziran. Jadi kena tanya orang yang tertentu, sebab kena kerja lebih sikit untuk kita beri kepada orang yang memang berhajat. Jadi dalam bab tersebut maknanya Islam ni bagi benda yang orang kata sesuai dengan kehendak masyarakat tu sendirilah. Contohnya dalam bab ni tadi, kalau di negara-negara yang mengalami musim sejuk, maknanya bukan musim tengkujuh macam kita ni, ataupun mengalami juga musim orang kata banjir contohnya, seseorang tu dia boleh untuk bersuci, dia boleh juga bertayamum. Sebab kadang-kadang bekalan air kotor, air kat luar tu mungkin dah ada kuman. Sebab biasanya kalau air surut ni, air waktu air banyak tu lebih dua lah, tak ada masalah lah. Maknanya tak jadi barang penyakit. Tapi kalau air tu mulai surut, dan sekarang ni orang kata air banjir ni pun dengan selut, dengan apa semua, kadang-kadang dengan baunya tu dia boleh membawa kepada mungkin wabak penyakit yang lain, mungkin cirit-birit dan sebagainya. Maka orang tu tadi dia boleh sama ada dia bertayamum, kalau ada berwuduk kalau ada air, contohnya air gau ni, air yang bersih, dia boleh berwuduk dengan tu, mana berkumur dan sebagainya. Mana tak perlulah ambil air banjir tu, ataupun air mungkin air pipe yang baru keluar tu dia kotor dan sebagainya, maka tak perlu maknanya dia boleh maknanya mengambil cara untuk bersuci dengan bertayamum. Memang keadaan tu kita jarang air ada. Kadang-kadang orang kita kata benda tu ada, buat apa kita ambil dengan tayamum contohnya. Sebenarnya mungkin air tu boleh digunakan, tapi sekiranya dia boleh mendatangkan penyakit yang lain, dia boleh membawa kepada kemudaratan kepada orang tu, individu tu, mungkin tak pasal-pasal dapat kencing tikus ataupun berebut dengan orang tu entah datang pada mana sekarang ni, ramai sangat datang,
boleh kena Omicron, maknanya kena penyakit berebut dengan orang minta air dan sebagainya. Jadi keadaan tu kita boleh maknanya menjaga kita punya berwaspada daripada terkena penyakit dan sebagainya. Kita boleh ambil dengan cara bertayamum lah. Itu pun dikira sebagai bersuci. Itu dalam bab ni dipanggil tuhur. Itu adalah sama ada dengan mengambil air sembahyang, yakni wuduk, ataupun dengan bertayamum. Tapi kita kat sini jarang bertayamum lah. Dan kadang-kadang permasalahan tayamum ni sampai ke masalah yang ada benda yang saya sendiri pun tak boleh nak hadam. Sebab saya kalau belajar tu daripada kita tayamum ni, biasanya kita ambil tayamum kena pada kulit. Maknanya tanah, debu tanah tu tadi kita kenakan pada bahagian kulit. Tapi ada sebahagian praktikal yang dilakukan oleh sebahagian orang pada waktu musim wabak Covid ni. Dia tayamum pada si mati tu pada bahagian luar, ataupun pada bahagian luar dia punya, maknanya beg hitam dia tu. Bila dia orang kafan yang tutup dengan beg hitam, dia pun tayamum kat luar tu. Kalau ikutkan pada hukum ni tidak sah. Dan yang lebih afdalnya ia tidak ditayamumkan sebab dia tu kes khusus. Maknanya pada dia tu dia ada permasalahan khusus, tak boleh disentuh, maknanya tak boleh berwuduk, tak boleh nak buat mandi jenazah, tak boleh nak bertayamum pun. Mana orang tak boleh nak pusing. Sebab apa? Sebab dia boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Mungkin orang yang buat tu boleh menyebabkan dia kena jangkitan wabak tersebut. Dan macam mana cara dia nak buat ni? Memang dia tak perlu buat lah. Dia sama dengan orang yang kemungkinan mati lemas. Maknanya mati lemas tu kalau boleh mandi-mandi, kalau dah gelai isi ataupun mati dengan sebab kebakaran, mana hampir 100% tak boleh nak jam lah tubuh dia, memang hancur. Kalau gosok dengan air pun akan gugur daging dia, maka itu dikafankan dan ditanam sajalah. Itu yang lebih afdal bagi dia. Sebabnya kalau dia sapu kat luar pun, supaya kita pakai kafan, kita sapu orang tu dengan tayamum ataupun ambil wuduk dengan orang tu berpakaian, maka benda tu tidak sampai kepada maqasid dalam bertayamum sebenarnya. Tapi akibat ada sebagian orang kata letak syarat je, jadi orang lain pun ikut sajalah benda tu. Jadi itu antara benda yang kadang-kadang perlu diperhalusi lagi lah daripada aspek hukum. Sebab kalau orang biasa yang mungkin cerita tentang tu, itulah cerita ni, maknanya ulama kata mufti putuskan begitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya daripada aspek fiqh yang hakikinya, ia tidak mencapai pada maqasid dia. Itu yang jelas. Jadi dalam bab tersebut bab tayamum itu kalau kita lihatnya sama dengan bersuci, sama dengan berwuduk. Ini menunjukkan pegangan pada fiqh Imam Al-Bukhari dalam bab tersebut. Imam Bukhari ini dia ada fiqh dia yang tersendiri. Jadi apa saja yang dinamakan sembahyang, ini kena ada wuduk. Jadi kat situ dia kata fi kul la tuqbal salatun, maknanya tidak diterima sembahyang itu bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci terlebih dahulu. Jadi apa saja yang dinamakan sembahyang, maka ia perlu kepada wuduk. Apa saja salat, sama ada salat wajib ataupun salat fardu ataupun salat sunat, ia perlu kepada berwuduk terlebih dahulu ataupun bertayamum. Kalau bukan salat, seperti sujud tilawah contohnya, mana orang baca Quran tiba sampai pada ayat tilawah, ada 15 ayat contohnya di dalam Quran tu sujud tilawah, maka dia sujud saja tanpa perlu berwuduk. Mana sebab dia bukan termasuk dalam solat. Sebab kadang-kadang ada kekeliruan dalam bab tersebut. Tapi kebiasaannya orang yang pegang Quran tu dia dah berwuduk, jadi dia sujud je lah. Jadi kalau orang yang lain yang dengar, yang faham tentang tu, dia boleh
sujud sama walaupun dia tak ada wudu Itu bab sujud tilawah. Begitu juga dalam sujud syukur. Bahkan ada pendapat yang khilaf dalam mengatakan kalau solat jenazah tu ada yang kata tidak perlu wudu. Ada sebahagian yang kata tak perlu wudu. Tapi dalam mazhab kita memang kena wudu sebab dia dikira solat. Mana solat sunat Sebab ada sebahagian tu solat jenazah ni kalau kita lihat di dalamnya hanyalah bagi sebahagian mazhab, contohnya mazhab Imam Malik, dalam tu dia doa aja. Dia tidak dibacakan Fatihah di dalamnya. Dia baca Fatihah, kemudian dia dalam 4 takbir tu semuanya dibacakan Fatihah. Maknanya sekadar doa kepada si mati. Itu bagi sebahagian pendapatnya. Tapi dalam mazhab kita solat jenazah termasuk dalam solat yang perlu kita berwuduk padanya lah. Jadi dalam bab ini dia ada khilaf sebenarnya. Dia kata timbul khilaf apa yang nak dibuat sekiranya air dan tanah dua-duanya tiada. Pertama tu air untuk berwuduk, keduanya tanah ataupun debu tanah untuk kita bertayamum. Jadi dalam bab ni dia akan timbul satu lagi, maknanya ulama bincangkan bahawa salatun la tuqbal salatun bighairi tuhurin. Maknanya tidak diterima sembahyang tu sekiranya tanpa berwuduk, tanpa bersuci terlebih dahulu. Tapi orang yang tiba-tiba dia mengalami suasana ataupun berada dalam situasi yang dia tidak dapat berwuduk, tidak dapat bertayamum, apa dia nak buat? Contohnya orang yang bekerja dalam kapal selam, tiba-tiba air, bekalan air tak ada dalam tu, dia duduk dalam kapal selam tu, ataupun tanah pun tak ada. Ataupun seseorang yang dipenjarakan, contohnya penjara pula dengan musuh. Contohnya pada zaman kalau kita tengok 2 Januari, maknanya hari semalam ni, ialah ulang tahun ke-530 tahun kejatuhan Islam di Granada, Spanyol, Makil ataupun tempat bertahannya umat Islam yang terakhir di Spanyol. Di Granada, satu kota yang besar, dianggap sebagai syurga oleh sebahagian orang yang melawatnya. Syurga bagi orang Islam pada satu masa dahulu, dengan ketamadunan Islam yang tinggi, dengan tempat yang sangat cantik, dengan rumah-rumah yang dihias indah, ada 300 buah hamam dengan dilengkapi dengan masjid-masjid dan surau-surau di situ. Tiba-tiba orang Kristian datang, dikuasai kawasan tersebut, berperang dengan orang Islam, dan akhirnya tumbang kerajaan Islam di situ, kerajaan Bani Ahmad pada tahun 1492, 2 Januari 1492. Satu tarikh yang perlu diingati oleh umat Islam. Dan akhirnya apa yang berlaku? Makna umat Islam ni dalam masa setahun 2 tahun tu dikeluarkan satu deklarasi supaya orang Islam dimurtadkan. Maknanya tak mustahil keadaan itu berlaku. Selepas 800 tahun umat Islam berada di situ, 8 kurun orang Islam berada di situ, beranak pinak, bergenerasi. Kemudian tiba-tiba satu masa orang Kristian datang memerangi orang Islam, dan akhirnya semuanya dirampas. Bahkan Abu Abdillah, rajanya yang terakhir, terpaksa bagi kunci kota tersebut kepada kerajaan Kristian, kerajaan Kristian, Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabel. Jadi kat situ selepas kejatuhan tersebut, umat Islam kemudiannya dikeluarkan satu deklarasi supaya dimurtadkan seluruhnya. Siapa yang tak murtad, dia akan dihalau. Dihalau selai sepinggang, rumah besar dengan kebun banyak semua. Dihalau, disuruh keluar daripada situ dan
dihantar ke Afrika Utara. Dan ramai yang terkorban dalam peristiwa tersebut selama 2 kurun. Umat Islam diburu habis-habisan sampai tidak ada lagi, hatta kubur pun tak wujud di sana, kubur orang Islam. Itu cerita dia. Jadinya, dan apabila mereka ni ditangkap, mereka ni telah dipaksa untuk murtad. Maknanya kena ikat dalam tu sampailah kebanyakannya mati dalam tahanan. Jadi macam mana kalau keadaan tu berlaku? Jadi di situ ada yang kata tak diterima sembahyang tersebut sekiranya dia solat tanpa berwudu, tanpa bersuci. Ada yang pendapat mengatakan perlunya solat hormat waktu, tetapi perlu qada semula lah. Ada yang kata tak perlu qada lah, kerana tiada bahan untuk menjadi tempat untuk bersuci. Jadi di situ banyak pendapat ulama lah. Jadi kedua-dua pendapat ini kuat sebenarnya dengan hujah yang diberikan. Kalau ikut dalam mazhab Imam Malik, dia kata siapa yang solat hormat waktu, mana tidak ada, kerana tiadanya bahan untuk bersuci, mana air dan tanah, maka dia solat dalam keadaan dan tak perlu qada balik. Dalam mazhab kita kena qada balik, sebab waktu kita solat tu tak bersuci, dia kena, syaratnya kena bersuci. Jadi kedua-dua pendapat ini ialah pendapat yang kuat dengan hujah yang diberikan. Dia ada hujah dia ada dalil yang dia orang bawa. Bukan tujuan kita nak cari hak mana yang betul sebenarnya. Hak ni lebih kuat, hak ni lebih kuat. Tapi sebenarnya dalam keadaan tersebut, seseorang yang menghadapinya, dia terpaksa tetap dia kena solat. Itu yang jelas. Tidak digugurkan solat ataupun ibadah sembahyang itu kepada orang yang kena tahan. Sebab ada sebahagian orang kata tak perlu buat lah sebab kita kena tahan. Sebenarnya tidak. Sebab kalau diikutkan, dia kewajipan tu tetap berterusan. Sama ada dia berwudu ataupun tak sempat nak berwudu. Tangan kena ikat, kena rantai macam mana nak berwudu. Kalau ikut dalam saya pernah pergi ke Toledo, dia ada pameran bagaimana orang Islam diseksa. Dia ada lebih 17 cara seksaan yang dibuatnya. Salah satu ni ialah mereka ni diletakkan dalam sangkar besar ni, mana besar tempat ni, sangkar besi, ada duri kat situ, paku tajam, dia duduk dalam tu, duduk tak boleh berdiri. Maknanya duduk dalam keadaan tu sampailah, mana kalau tak bagi makan, dia sampai mati lah. Macam tu seksaannya. Dan perkara tu berlaku sampailah ke zaman tahun 18 lebih. Ada satu buku, insya-Allah kalau berpeluang nanti saya cuba untuk tulis buku kisah tersebut. Pada zaman Napoleon, mereka masuk waktu dia berperang dengan Sepanyol. Mereka masuk, mereka jumpa lagi orang yang masih ditahan di tingkat bawah gereja dan sebagainya. Mana dia pecah itu orang yang masih diseksa lah. Mana tahun zaman Napoleon tu 17 lebih. Itu keadaan yang berlaku kepada umat Islam. Bahkan mereka ni ditangkap, dipaksa untuk makan khinzir dan sebagainya lah. Dan nama-nama mereka, hatta nama mereka sendiri akan diubah. Dan mereka ni kalau bangsa asal daripada Spanyol ni, orang Islam yang berada di Spanyol ni, bangsa asalnya mereka menggelarkannya sebagai Moriscos. Maknanya Moriscos iaitu orang yang murtad lah daripada Islam. Kerana dipaksa. Kalau tak murtad, dia akan ditangkap dan diseksa sampai dia murtad. Walaupun murtad lagi, mereka boleh dicurigai, maknanya diambil, ditangkap oleh pihak gereja, mahkamah, kemudiannya dipaksa supaya murtad ataupun diseksa macam tu saja sampai mati. Itu maknanya umat Islam yang mempertahankan akidah mereka. Itu tahapnya. Dan itu berlaku di Spanyol satu ketika dulu, dan sekarang ni berlaku di mana
Kalau kita tengok Rohingya di Kashmir baru ni berlaku, di Xinjiang 3 juta orang hilang macam tu saja. 3 juta orang Islam ditangkap, dicurigai maknanya masih mengamalkan Islam, ditangkap, kemudian dipenjarakan secara besar-besaran, dan tidak ada apa, mana selepas cerita Covid ni datang dia tutup habis cerita tu. Itu yang berlaku pada umat Islam pada masa ni, dan kadang-kadang kita tak beranggapan perkara itu biasa yalah, tapi sebenarnya ia amat luar biasa. Jadi dalam bab ni, kembali kepada bab wuduk yang kita baca ni tadi, hadisnya ialah haddatsana Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hummam ibn Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbal salatun man ahdas hatta yatawadda'a. Qala rajulun min Hadramaut mal hadas ya Aba Hurairah qala fusa'un aw durat. Maksudnya haddatsana Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, dia berkata telah memberitahu kepada kami Abdul Razzaq, yang berkata telah memberitahu kepada kami Ma'mar daripada Hummam bin Munabbih bahawa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbal salatun man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang yang berhadas hinggalah dia berwuduk. Qala rajulun min Hadramaut, berkata seorang lelaki, bertanya seorang lelaki daripada Hadramaut, yakni Yaman, mal hadasa ya Aba Hurairah, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Mana orang Arab pun kadang-kadang dia tak faham makna maksud hadas, sebab hadas ni ia satu istilah agama yang digunakan oleh Nabi SAW dan dia kekal sampai ke tempat kita ni. Sama juga dengan bab contohnya solat. Apa maksud solat tu? Solat tu ialah ibadah yang dilakukan dengan pergerakan qiyam, rukuk, sujud dan duduk atau duduk sujud dan sebagainya. Maknanya itu takrifan pada solat. Begitu ya kalau orang tanya apakah makna zakat? Zakat tu mengeluarkan harta dengan nisbah yang tertentu, dengan kiraan yang tertentu, apabila cukup haul dan nisabnya, kepada orang yang tertentu. Mana asnaf yang 8 tu. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak faham bab tu, dia kata anak yatim pun termasuk dalam asnaf. Sebenarnya tidak. Anak yatim piatu tidak termasuk dalam asnaf, sebab dia bukan asnaf, kecuali kalau anak yatim tu miskin, ataupun anak yatim tu walaupun kaya tapi dia ibnu sabil contohnya. Maka itu dia boleh diberikan zakat lah. Tapi kalau anak yatim saja sebenarnya tidak diberikan zakat. Kecuali dia fakir miskin ataupun orang yang berhutang. Orang yang berhutang dengan kadar yang tertentu. Dan orang tu pula dia adalah orang yang dikira sebagai usahawan. Sebab dia berhutang tu, dia buat loan sebab nak buat berniaga, tapi berniaga dia menjadi bankrupt sebab berlakunya Covid contohnya. Itu termasuk dalam al-gharimi. Sebab kadang-kadang benda tu bila saya pergi cek dekat bahagian tengok dalam senarai pusat pungutan zakat sebagainya, al-gharimi dia lebih kurang dengan asnaf fakir miskin je. Mana salah dia punya percaturan dekat situ lah. Sepatutnya dia kena perkembangkan lagi. Mana membezakan di antara fakir miskin. Fakir ni memang orang tak boleh nak buat apa, tak ada tanah, tak ada apa. Tapi gharimin, kadang-kadang orang tu ada tanah, dia buat perniagaan ataupun dia buat pertanian, tiba-tiba pertanian dia tu tak boleh jual Covid baru ni. Jadi hak bagi pusat zakat Baitul Mal untuk membantu orang ni, untuk memulihkan semula dia punya ni, sebab dia cover untuk pekerja-pekerja dia,
dan dengan kekayaan yang dia dapat hasil daripada pertanian tu tadi, contohnya dia ada 3 ekar ladang tebu contohnya, setahun dia boleh keluarkan untuk bulan puasa ni memang banyaklah laku tebu, air tebu. Jadi dalam keadaan tu, bila dia boleh buat macam tu, dia maknanya pulangan dia, contoh macam kita, bila mungkin kita anggap tebu tu benda yang simple saja, tapi sebenarnya dia lebih kurang juga kalau dibuatkan dengan bentuk yang baik. Contohnya dia lebih daripada hasilnya lebih daripada musangking lagi. Tapi kalau time musangking, sebab bukan orang Melayu yang buat, kita anggapkan benda tu maknanya kaya-kaya. Sebenarnya apa saja pertanian kalau buat dengan betul caranya, boleh menjadikan seseorang tu kaya-kaya. Bahkan kalau berlaku contohnya tempat dia tak boleh nak berlaku permasalahan-permasalahan yang menjadikannya bankrupt, maka wajib bagi pihak zakat dan pihak Baitul Mal membantu dia lah. Itu golongan Al-Gharimi. Begitu juga dengan Ibn Sabil dan sebagainya. Ibn Sabil orang yang datang daripada jauh tiba-tiba tersekat. Contohnya dia datang ke sini untuk melancong, anak orang kaya tiba-tiba tak boleh nak balik semula ke tempat dia. Maka kat situ dia boleh minta wang zakat sebenarnya. Tapi dalam permasalahan kita di sini, orang yang layak menerima zakat adalah anak negeri saja. Jadi kalau anak negeri, contohnya dia lahir negeri Pahang, dia dapat zakat negeri Pahang saja, memang betul lah sebab orang Pahang dia bayar. Tapi sebenarnya Islam bukan setakat negeri Pahang saja, tapi bagi orang lain yang datang, yang ni benda semua, mana datang daripada jauh, dia terputus mana bekalan dia, makanan tak ada dan sebagainya. Mana sepatutnya ada pusat-pusat untuk dia boleh berteduh, boleh menginap dan sebagainya. Itu baru sampai kepada konsep zakat yang sebenar lah. Yang Islam bawa kepada kita. Maknanya kalau Ibn Sabil, orang tu terlekat. Sebab baru ni kawan saya pergi ke Morocco, hantar pelajar kat sana. Tiba-tiba kerajaan di Maghribi tu buat 24 jam, mana tidak membenarkan penerbangan keluar masuk sebab PKP, kawalan pergerakan secara mendadak dalam masa 24 jam. Wujud dia dan berada di airport untuk penerbangan yang terakhir. Lepaslah dia pergi, keluar daripada situ sampai ke Turki, di Istanbul dia duduk 21 jam tunggu penerbangan untuk balik ke Malaysia. Yang selepas itu terkandas. Yang terkandas itu tak tahu pergi mana. Nak duduk kat hotel mahal. Jadi dalam keadaan itu sepatutnya, makna inilah yang Islam meletakkan asnaf Ibn Sabil. Mana sama ada dia tu seorang penuntut, pelajar ataupun pelancong yang pergi ke merantau di setiap negeri untuk mencari rezeki kat sana. Dan apabila dia terkandas, mempunyai permasalahan dan sebagainya, dia boleh memohon wang daripada badan Islam yang berada di sana untuk dibantu. Tapi kalau keadaan itu tak berlaku, mana kalau orang di negeri Pahang saja yang boleh dapat, orang daripada Korea contohnya, walaupun di Islam, mana dia tak dapat, maka tidak dapat kebaikan daripada situ lah. Itu yang dia lari daripada maqasid syariah, makna objektif syarak, iaitu memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Itu yang penting. Berbalik kepada hadis yang kita baca tadi, dia kata Nabi SAW sebut tidak diterima salat seseorang yang berhadas sehinggalah dia berwudu. Lalu seorang lelaki daripada Hadramaut, maknanya seorang lelaki datang daripada Yaman, dia bertanya kepada Abu Hurairah yang membacakan hadis itu. Dia kata, apa yang dimaksudkan dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah pun menjawab, fusa'un au durat. Fusa' iaitu kentut, buang angin, sama ada yang berbunyi ataupun tidak. Fusa'un, kentut yang bunyi anginnya, itu disebut fus tu fusa'.
Au duratun, durat iaitu kentut yang kuat bunyinya. Jadi sesuatu yang keluar daripada dubur. Jadi dalam hadas yang dimasukkan di sini adalah hadas kecil. Kalau hadas besar dia kena mandi. Sebab dalam ni Nabi sebut, dia kata hatta yatawadda, sehinggalah dia berwudu. Mana kat situ sebab apa dia kena berwudu? Sebab hadas kecil yang berlaku pada diri dia. Kalau hadas besar ni contohnya keluar mani, maka dia kena mandi. Jadi bila dia dah mandi tu, contohnya bagi orang yang mandi wajib, dia tak perlu dah angkat wudu. Sebab yang besar dia merangkumi yang kecil sekali. Dalam bab ni biasa orang kita fahamlah, sebab dalam isu ni bagi sebahagian pendapat dia khilaf juga. Ada kata kalau dah berwuduk terlebih dahulu sebelum mandi, kemudian dia mandi, kemudian dia keluar tu tak perlu dah dia berwuduk, terus pergi sembahyang. Sebab dalam ada hadis lain Nabi macam tu, Nabi lepas mandi janabah, Nabi terus keluar pergi sembahyang. Tapi ada sebahagian yang masih lagi dia kata lepas mandi dia kena ambil wuduk balik. Jadi kat situ ada khilaf. Tapi yang kita faham, lepas mandi ni, sebab kadang-kadang ada juga yang tanya perkara ni sebab banyak juga permasalahannya. Sebab wuduk ni saja pun kadang-kadang bukan kentut saja, memang kentut tu faham lah, tapi ada sebagian makan pun kadang-kadang dia kata kena ambil wuduk semula. Yang ada khilafnya dalam bab makan ialah makan makanan yang dibakar, sama ada kambing bakar ataupun unta. Dalam bab tu ada hadis yang menyatakan kalau makan dia perlu habis makan contohnya kambing bakar, dia perlu berwuduk semula lah. Yang tu juga bab tu khilaf. Sebab ada kata pada akhirnya, maknanya ada pada bahagian akhir Nabi SAW tidak berwuduk, maknanya lepas makan Nabi tu pergi solat dengan wuduk yang sedia ada lah. Jadi kat situ dalam bab ni maknanya benda yang perlu kita fahami. Sebab kadang-kadang tu ma yunqidul wudu, apa benda yang membatalkan sembahyang, membatalkan wudu. Kadang-kadang orang masih terkeliru. Sebenarnya perkaranya simple saja, mana makan tak termasuk lah, kecuali batal puasa. Sebab kadang-kadang ada sebahagian tu dia keliru antara batal tu batal puasa ke batal wudu. Yang tak bolehnya kalau makan waktu sembahyang tu batal lah sembahyang. Tapi kalau dalam bab batal wuduk ni, iaitu bila keluar ni min sabilain lah, daripada dua jalan, iaitu kubul dan dubur. Sama ada angin ataupun buang air kecil ataupun buang air besar, maknanya itu, ataupun dengan syahwat, itu terus mandi wajib lah. Jadi dalam keadaan itu yang dinyatakan bila keluar daripada dua jalan ini, ia termasuk daripada hadas kecil. Itu yang jelasnya. Jadi dalam bab ni juga kalau kita tengok bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila orang tu tanya apakah maksud hadas tu, dia jawab simple. Maknanya dia tak ceritalah panjang lebar tentang buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Tapi dia jawab berdasarkan suasana semasa. Maknanya orang tu boleh faham setakat tu. Sebab kadang-kadang ni kalau kita cerita panjang lebar, cerita daripada awal sampai akhir dengan hadis ni, hadis tu dan sebagainya, kadang-kadang orang pun jadi payah nak terima. Jadi kadang-kadang orang yang nak bertanya tu dia nak dua je. Biasa kalau orang tanya kat saya tentang ni, ustaz macam mana perkara ni, dia nak dua perkara, iaitu boleh atau tidak. Itu kalau kita cerita bab berkaitan, kita cerita bab ni boleh kalau macam ni,
tak bolehnya macam ni. Mungkin dia akan jadi kusut lah sebab dia nak benda tu segera contohnya. Kalau kita nak ceritakan satu persatu panjang lebar, mungkin kita boleh buat kelas, itu ceritanya. Jadi dalam bab ni, apa yang daripada hadis yang diceritakan ini membawa maksud bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab dengan apa? Berdasarkan keperluan orang tersebut, dan dia nak ajar bahawa kita boleh jawab sekadar yang perlu saja dan orang tu boleh faham. Dan jangan kita anggapkan bahawa Abu Hurairah dalam hadis ini bila dia kata fusaun au durat tu maksudnya maksud hadis itu saja. Mana kentut saja. Tapi sebenarnya ada benda lain lagi yang perlukan jawapan yang lebih panjang. Ya? Yeah? Macam mana? Aha. Yang tu dia pakai kias tak? Maksudnya macam mana dia kata? Aha. Itu ada inilah mazhab Imam Abu Hanifah, dia memang dia kata macam itulah. Tapi dia ada perbincangan yang panjang juga lah. Sebabnya contohnya lamsuz zakar. Di sisi mazhab Imam Abu Hanifah memegang kemaluan tak batal. Sebab dalam ada hadis lain dia kata bila ditanya kepada Nabi orang pegang zakar kemaluannya, apa mana kemaluan dia sendirilah orang tu, mana dia basuh ke apa, dia terpegang kan. Jadinya ada satu hadis yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, dia kata dia pada bahagian kamu sendiri. Maknanya tak jadi batal lah. Macam mana nak tanggal benda tu? Memang tak boleh lah. Maknanya dia terpegang tak batal. Tapi bagi apa pendapat dalam kita, dia ada hadis lain yang apa? Yang menyatakan bahawa ada hadis mengatakan bahawa orang pegang tersentuh bahagian kemaluannya dia batal wuduk lah. Maknanya kat situ dia perbincangan yang agak mendalam. Begitu juga dengan orang yang tidur lah. Kalau ada satu hadis daripada Ali bin Abi Talib ceritakan orang yang tidur, bila dia dalam keadaan duduk, itu dalam mazhab kita bila duduk papan punggung tak bergerak, maknanya dia angin keluar dia tak boleh keluar dalam keadaan tu. Biasa orang nak kentutnya kena sengit sikit lah. Jadinya berdasarkan hadis tersebut, dia kata siapa yang tidur dalam keadaan duduk tak patut wuduk walaupun dia tidur berengku. Tapi kalau orang yang tidur berbaring dengan papan punggungnya sama dengan badan dia, maknanya biasanya dia boleh keluar angin, maka kat situ dia kira batal. Mana kalau orang tu tidur dia nyenyak sekali, maknanya dia puas rasa sekali tidur tu, maka kat situ dikira batal dia punya wuduk dia lah. Jadi kat situ dia ada perbahasan dan ada hadis-hadis yang mungkin kita akan jumpa nantilah dalam bab tu. Manakala bab sendawa tu tadi dia kias kepada kentut ni tadi, maka itu pendapat sebenarnya pendapat yang terpencil pada Imam Abu Hanifah ya. Tidak pada mazhab yang lain. Sebab mazhab yang lain jelas daripada hadis yang kita baca ni, iaitu fusa' au durak tu tadi. Itu dan itu saja yang dapat kita fahami pada hadis ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada bab yang berikutnya, iaitu bab fadlil wudu, bab kelebihan berwudu pada minggu akan datang insya-Allah. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.